أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Di madrasahnya pada pagi Jumaat awal Rajab tahun 546 Hijriah sebagai berikut: esakan Allah Ta'ala sehingga tiada tempat di hatimu walau siapa pun dari makhluknya. Engkau tidak lagi lihat rumah atau gedung-gedung, kerana tauhid atau pengesaan Allah Ta'ala menghapuskan semua itu. Semua kerajaan tertakluk kepada pengesaan terhadap Allah Ta'ala serta membelakangi ular dunia. Larikan dirimu daripada ular dunia sehingga datang kepadamu tukang ular, supaya dia mencabut taring ular itu dan mengeluarkan racunnya. Dia mendekatkanmu kepadanya serta mengajarmu cara-cara menghilangkan racun ular. Lalu diserahkan kepadamu ular itu dan ia sudah tidak punya bahaya lagi. Lalu engkau membuat apa sahaja kepadanya, sedang dia sudah tidak berdaya untuk mematukmu. Begitulah ibaratnya jika engkau mencintai Allah dan dia, yakni Allah pula, mencintaimu, nescaya dia akan mengalihkan daripadamu bahaya-bahaya dunia dan syahwat, bahaya-bahaya kelazatan dan jiwa, serta bahaya-bahaya hawa nafsu dan syaitan. Maka ketika itu jika engkau ambil bahagianmu dari dunia, nescaya dia tiada akan membahayakanmu lagi dan tiada kotoran pada dunia pula. Wahai orang yang mendakwa tanpa ada bukti, betapa banyak kali engkau mengaku mengesakan Tuhan, namun engkau tetap menyengutukannya. Berani engkau keluar bersama-samaku di gelap malam, berjalan di tempat-tempat yang menakutkan, biarku tanpa senjata, tetapi engkau bawa senjatamu. Kemudian lihat siapa yang takut, akukah atau engkau? Siapa yang masuk di dalam pakaian akhirat, akukah atau engkau? Engkau terdidik dengan nifaq, sedang aku terdidik dengan iman. Muslimin dan muslimat yang penonton yang dirahmati Allah sekalian, perlu kita merawat hati kita dan perlu kita sentiasa memberi perhatian yang serius, yang sungguh-sungguh dalam membentuk hati yang benar-benar ikhlas kepada Allah, yang benar-benar cintakan Allah, yang benar-benar mentauhidkan Allah. Pengarang kita Syekh Abdul Qadir menyebut tentang peri penting mentauhidkan Allah dalam hati atau mengesakan Allah, kerana ia adalah pintu kepada cinta. Kerana seorang bila menyebut tentang cinta, dia menyebut tentang satu, dia tak menyebut tentang dua, tiga atau empat. Artinya bila mana kita cintakan sesuatu, kita nampak hanya satu. Dalam banyak-banyak kereta, kita minat kereta ni, maka ini satu. Dalam banyak-banyak perempuan, maka ini yang kita nak ambil jadi isteri, kita nampak satu. Dan banyak-banyak lelaki ni yang kita nak ambil jadi suami, kita nampak satu. Kan cinta menjadikan kita mengesakan sesuatu. Mengesakan sesuatu adalah mukaddimah kepada cinta kita.
Bagaimana kita melihat Allah dengan keesaannya dalam semua perkara? Bila kita mengetahui yang menciptakan kita Allah, bukan yang lain. Bila kita mengetahui yang memberi rezeki kepada kita Allah, bukan yang lain. Bila kita mengetahui dan meyakini yang memberikan kepada kita kesihatan Allah, bukan yang lain. Bila kita mengetahui dan meyakini bahawa yang memberikan, yang mentakdirkan, yang menentukan itu Allah, bukan yang lain, maka bermula langkah-langkah kita mengesakan Allah. Kita tahu bahawa di sebalik kita berusaha mencari rezeki, di sebalik kita berusaha bekerja, yang memberi rezeki sebenar Allah, maka itulah pentauhidannya. Di sebalik kita menjaga keselamatan kita dengan pakaian, di sebalik kita jaga keselamatan kita dengan pelbagai aturan keselamatan, pelbagai langkah-langkah keselamatan, kita mengetahui yang menyelamatkan kita, yang memelihara kita ialah Allah. Maka ini hakikat dan ini kepercayaan dan keyakinan yang mesti dibina. Dan itulah yang sebenarnya. Kita mengetahui bahawa yang menjadikan gembira, yang menjadikan kita suka, yang menjadikan kita bahagia ialah Allah. Kita juga mengetahui yang menjadikan kita berduka cita sedih ialah Allah. Kita juga mengetahui bahawa semua yang berlaku, yang tercipta, yang ditentukan Allah. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah hanya bagi Allah itu segala ciptaan dan segala urusan. Bila kita melihat keindahan gunung ganang, melihat keindahan sungai dan lautan, maka ini ciptaan Allah. Bila kita melihat segala ujian dan segala musibah yang menimpa, maka ini kekuasaan Allah. Lihat Allah dalam semua perkara, maka ini ialah mentauhidkan Allah. Kita melihat bahawa dalam ibadat kita, untuk siapa? Untuk Allah. Ini mentauhidkan Allah. Bukan untuk pujian manusia, bukan takut kejian, bukan mendapat kedudukan, pangkat di sisi manusia, tapi di sisi Allah. Maka ini tauhid. Lagi mana kita tak merasakan tauhid, maka kita tak akan rasa dapat bunga-bunga cintanya. Kerana Allah tidak akan boleh dimadukan dengan sesiapa pun. Kerana dia esa, dia tunggal, dia berkuasa, dia mutlak. Dia zat yang agung, yang tidak ada yang menyamainya, jauh sekali mengatasinya. Maka ini Allah yang kita baca dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Apa maksud qul? Katakanlah wahai Tuhan itu esa. Dalam kuasa, dalam iradat, kehendak, dalam semua perkara, dia cuma Allah. Allah yang esa. Allahus Samad. Dan Allah tempat bergantung harapan, pengaduan, permintaan, pertolongan, perlindungan. Ini As-Samadu. Apa maksud As-Samadu? Kalau kita lihat secara terjemah literalinya, ialah Allah tempat bergantung harap, tanpa perantaraan. Maka ia menunjukkan keesaan Allah. As-Samad ialah Allah lah benteng manusia, Allah lah penjaga manusia, Allah lah pemberi kepada manusia, Allah lah tempat mengadu, tempat meminta pertolongan, Allah lah tempat untuk manusia berdoa dan manusia merintih, mengadu. Maka dia adalah As-Samadu, Tuhan tempat bergantung harap. Kita tak bergantung harap pada harta kita, tidak bergantung harap pada anak-anak kita, kita tak bergantung harap pada pangkat dan kuasa kita. Ia pergantungan kepada Allah. Maka Allah tunjuk dalam pentas dunia, segala pergantungan selain daripadanya, segala pengharapan selain daripadanya berakhir dengan kekecewaan. Yang bergantung pada kuasa akhirnya kecewa dengan kuasanya. Puluhan tahun dia memegang kuasa, akhirnya dilihat kuasa tidak mampu membantunya. Ia mengumpul harta kekayaan, puluhan tahun dia mengumpulkan kekayaan, maka dia dapati harta tidak boleh membahagiakannya. Maka harta tidak boleh menjadikan dia dimuliakan. Dek kerana dia berharta, orang benci pula dia. Mana orang-orang kaya dibenci? Wah, sepatutnya dengan kekayaan dia tidak dibenci, tapi dibenci, mungkin dikutuk.
dan sebagainya. Dan kita melihat dalam pentas kehidupan dunia, orang-orang yang cuba menjadikan anak tempat pergantungannya. Puluhan anak dia ada, belasan anak dia ada. Kerana anak-anak cuma menambahkan kecewaan, kecil hati dan sebagainya. Kerana itu kita nak letakkan pergantungan kita semua pada Allah. Inilah pengesaan pada Allah. Saya memang ada harta, tapi pergantungan saya bukan pada harta, pada Allah. Yang memberi, yang mengambilnya. Saya memang ada anak-anak, tapi pergantungan saya bukan pada anak-anak. Dia yang memberi, dia yang mengambilnya. Saya memang ada kuasa, tapi pergantungan saya bukan pada kuasa saya. Alamat orang-orang yang tidak bergantung pada semua itu. Yang pertama, dia senantiasa memuji Allah. Alamat, tanda. Bagaimana kita nak tahu memang kita tak bergantung dengan benda itu? Harta, pangkat, anak-anak, even kesihatan kita. Saya tak bergantung kerana Allahus Samad. Allah tempat saya bergantung harap. Sekalipun saya sihat, saya tak kata saya bergantung pada kesihatan saya. Saya tahu kesihatan ini dengan mudah Allah Ta'ala ambil. Dengan cepat. Cukup kita tahu dengan virus dan wabak, tiba-tiba kena kat kita. Sampai peringkat terpaksa bersihkan pemegang pintu. Sampai peringkat terpaksa disanitize semua benda. Satu benda yang kita tak nampak. Demikian kekuasaan Allah Ta'ala. Merebak tanpa dijangka. Dulu kita cerita merebak wabak sebab kita bergaul dengan orang, jumpa orang. Tiba-tiba ada orang tak jumpa orang pun merebak juga. Oh, ini kerana pembawaan angin pula. Demikian kita lemah dalam memberi alasan kenapa ia berlaku. Melainkan kita melihat kembali inilah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah datang tanpa sebab yang manusia jumpa. Tetapi banyak mana kita tak jumpa sebab, walau kita cuba cari sebab. Kerana di antara kelemahan kita dan semua perkara kita cuba mencari sebab. Dan semua perkara apa sebab? Apa sebab? Saya ingin membawa kepada kehinaan dalam mencari sebab dan kebodohan. Yang realiti dan hakikat bahawa setiap perkara berlaku dengan izin Allah, dengan kekuasaannya. Sebab itu orang beriman melihat bahawa sesuatu berlaku dengan keinginan Allah. Dan man lam yasha'illah lam yakun. Bila sesuatu Allah tak nak, dia tak jadi. Di situlah menambahnya pendekatan manusia dengan Allah. Sebab manusia kalau duk bincang sebab, akhirnya dia beriman pada sebab. Dia kata sebab makan ni jadi sihat, imannya pada benda ni. Dia rasa dengan makan Panado hilang pening kepala, hilang sakit kepala. Tiba dia berjalan Panado tak ada, tak bawa Panado, maka dia menjadi lemah. Maka dalam bayangannya cuma Panado. Itu zikirnya, sehingga dia berada dalam kehinaan. Kalau dia melihat yang menyembuh itu Allah, dan Panado ni sebagai ikhtiar, ketika mana dia berjalan bermusafir, tak ada benda ni, dia tetap yakin Allah akan sembuhkan dia. Dia boleh sembuh tanpa ubat. Kerana itu adalah kuasa Allah. Kita tak fikir sebab ada ni kita boleh jadi macam ni. Tak ada macam ni tak boleh. Kita telah melemahkan diri kita sendiri. Sebab dia adalah ditolong saya. Kalau tak ada dia usaha siapa nak tolong saya. Kita telah melemahkan diri kita sendiri. Sedangkan Allah memuliakan kita. Bila Allah menyatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami menjadikan manusia dalam keadaan paling mulia. Bila paling mulia? Bila dia melihat semuanya dari Allah, maka dia mulia. Tapi sewaktu dia melihat kepada sebab, dia akan menjadi hina. Bila kita pegang pada sebab, akhirnya kita akan lemah tanpa sebab tadi. Saya sebab ada orang rumah saya bahagia, ada rumah bila saya. Akhirnya bila mati isteri dia, betul dia habis. Mati dia, dihina. Pada orang melihat kebahagiaan di sisi Allah, siapa pun datang dan pergi, dia tetap kuat. Kekuatan yang datang, dia muliakan. Pergi, maka dia redha. Maka datang yang lain pula. Demikian seterusnya kehidupannya. Dia sentiasa kuat. Dia tak akan berputus asa. Baik, jadi cara pertama kita nak tengok macam mana kaedah seorang yang memang benar-benar mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam semua perkara. Dia melihat rezeki dari Allah, dia melihat itu dari Allah, ini dia, semua
Pertama kita katakan, dia akan bersyukur pada Allah. Dia akan kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kerana maksud Alhamdu, pujian, wa ima dengan lidah, atau dengan hati, atau dengan perbuatan, yang disebut dalam 3 kategori. Bila para ulama menafsirkan makna dari hati, artinya mengakui pemberi nikmat itu Allah. Di situ dia sedang mentauhidkan Allah. Walaupun Zohir nampak orang ni bagi kerja, dia temuduga di interview yang ni pun kata, tak apa, saya pilih awak kerja. Kita memang kata terima kasih cik kerana pilih saya. Tapi hati kita berkata, ya Allah, Alhamdulillah, Engkau telah memilih aku. Ya, kita bila periksa, anak-anak kita periksa, berjaya, cemerlang, memang nampak usaha kita, tuition kita, cikgu kita, sekolah kita, bagaimana usaha mak ayah kita nampak. Tapi hakikat kita nampak, inilah kurniaan Allah. Alhamdulillah. Ini orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Yang kedua, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Tanda dia, macam mana orang ni benar-benar mentauhidkan Allah. Dia tidak gembira apa yang datang, dia tak bersedih dengan apa yang pergi. Kata Hasan Basri, kami jumpa sekelompok orang, yakni para sahabat, yang mereka tidak bergembira apa yang datang, dan mereka tidak sedih apa yang pergi. Ini disebut oleh Allah dalam Quran, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kamu tidak berduka cita apa yang hilang daripada kamu, dan kamu tidak gembira dengan apa yang datang pada kamu. Baik, kenapa dua perkara ini penting dalam orang yang memiliki sifat mentauhidkan Allah? Bila sesuatu hal dunia datang, bila mana kita terlalu gembira, menunjukkan pergantungan kita mula wujud. Makin kita gembira dengan sesuatu nikmat, makin tinggi pergantungan kita pada dia. Maka itulah yang akan menjadikan kita akan menjadi sedih dan berputus asa bila dia hilang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak manusia sentiasa kuat. Allah tidak mahu manusia berada dalam kelemahan. Untuk resepi itu ataupun untuk rahsia itu, kaedah kita dalam hal duniawi, yang hilang jangan terlalu sedih, yang datang jangan terlalu gembira. Habis macam mana? Bukankah kita tidak mampu menyembunyikan kegembiraan kita bila datang sesuatu yang baik? Bukan kegembiraan kita sampai peringkat kita nak cerita ke orang. Kerana manusia tidak mampu memendamkan kegembiraannya. Tak ada orang mampu boleh simpan kegembiraan dia. Melainkan dia akan cerita. Kalau anak dia berjaya, dia cerita juga, anak saya berjaya, anak saya masuk EU. Kalau dia naik pangkat, dia tak mungkin diam. Kerana kita tak kuat untuk menyimpan kegembiraan. Tak kuat. Orang kalau boleh simpan kegembiraan ni, orang memang kuat betul. Tapi tak boleh, memang kita tak boleh. Ada je benda gembira, kita nak mula cerita. Anak saya baru dapat anak, saya baru dapat cucu, saya baru dapat projek, saya baru beli kereta, saya baru naik rumah baru, saya baru beli baju baru, saya baru beli perkakas emas baru. Maka itu kecenderungan manusia. Ya benar, kalau kita dapat satu nikmat, tak ada masalah kita nak cerita ke orang. Tapi kita kena tahu kadar kegembiraan kita setakat mana. Kadar kegembiraan kita macam mana. Sebab itu kita kena sekat sifat melampau gembira kita pada sesuatu dengan berkata, hadza min fadlillah, ini semua kurniaan Allah. Sekat cepat-cepat ketika mana kita teruja kekuatan, kemampuan, bertuahnya kita. Tuah ni kita tiba-tiba daripada beribuan terpilih jadi pemenang. Allah rasa bertuah, sejuk perut mak mengandung. Kita terfikir, kenapa tuah aku ada? Dan cabutan bertuah nama kita keluar. Orang tengok kagum. Apa amalan dia hari ni? Orang tanya ni. Apa amalan? Pada orang lain pun ada amalan macam dia juga. Tiba dia pemenang. Cabutan bertuah kereta BMW sebuah. Puluhan ribu. Orang semua akan tanya dia, macam mana awak boleh menang? Kita mula teruja untuk melihat diri kita, teruja untuk melihat kelebihan dan keistimewaan kita. Tuan-tuan, kita tak ada keistimewaan, dan kita tak ada kelebihan. Kelebihan itu milik Allah.
Allah tumpangkan pada kita sebagai ujian. Tapi bila orang tu terlalu teruja, dia mula rasa dia hebat. Dia masuk lagi cabutan bertuah. Pas sudah tak bertuah dia. Itulah dia karakter orang berjudi. Tuan-tuan tengok karakter orang berjudi. Waktu dia menang sekali judi, dia rasa dia bijak. Ini mungkin makhluk daripada planet lain. Dek bijaknya dia. Lepas tu kalah sampai merempat. Kalau Allah sedang menguji. Kerana itu bila kita melihat satu kelebihan kita. Ini cabutan bertuah, kita menandang puluhan ribu orang. Bila kita terlibat dengan apa pun perkumpulan manusia, kita seperti ke depan sekali. Katakan dengan cepat. Sekat kegembiraan melampau yang mungkin menjadikan kita sombong dengan berkata, hadza min fadlillah. Ini semua dari Allah. Ini semua kurniaan Allah. Tadi kita sebut alhamdulillah, syukur pada Allah. Mengucap syukur. Tanda seorang mengesakan Allah. Ini pula kita dah sebut yang kedua, orang ni kalau dunia datang dia tak gembira sangat, kalau pergi tak sedih sangat. Biasa-biasa aja. Tapi memang kita tak dapat menyekat bila nikmat itu terlalu kita harap. Tiba datang, gembiranya luar biasa. Tu ramai manusia melompat, buka baju, berlari, seperti hilang akal. Dia buat go satu, hilang baju dia. Keliling padang, pusing, melompat, menjerit. Itu memang watak manusia. Macam mana saya katakan kita nak sekat kegembiraan melampau? Kerana kegembiraan melampau kita menyebabkan ramai musuh kita. Bila kita terlalu gembira melampau dan kita tak boleh kontrol diri kita, ramai jadi musuh kita. Mereka kita menjerit keseronokan, seronok, suka. Orang tengok berbulu macam tu kan. Tak marah. Kalau takkan sampai macam itu, dia punya seronok ni sampai melompat-lompat. Takkan sampai macam itu, sampai buka baju kerana gembira sangat, menjerit kuat, ganggu anak kita nak tidur ni. Sebab apa seronok? Dia baru dapat satu go, dia punya jerit satu taman dengar. Sampai budak-budak sawan dengan suara dia. Tiba-tiba senyap menangis, kalah rupanya 7-1 kalah. Kalau terlalu gembira, maka dia akan menjadi orang paling kecewa. Kita bila dapat satu nikmat, saya katakan hati kita akan terpaut, kemudian tergantung, lalu mengharap. Allah ajar kita, setiap nikmat datang, kunci kegembiraan tadi jangan dia over sangat, jangan dia melimpah sehingga jadi satu musibah. Kerana air, bila dia berada pada salurannya, dia beri manfaat. Bila mula ia melimpah, dia jadi mudarat, banjir. Sungai duduk tempat dia, comel sungai tu. Bila dia melimpah kawasan lain, banjir musibah. Kita panggil kepala air. Laut duduk tempat dia, indah. Bila dia melimpah tempat lain, kita kata ini musibah. Nikmat, kegembiraan, kalau berada pada tempat dia, bagus. Orang pun nampak bagus lah, seronok dia dapat nikmat. Bila dia melampau, dia musibah. Jadi ikat dia dengan apa? Katakan, setiap kali orang puji kita dengan segala kurniaan Allah beri pada kita, hadza min fadlillah, hadza min fadli rabbi. Ini kurniaan Allah. Nak comel lagi, nak indah lagi, nak ingatkan lagi, liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk Allah uji aku, apakah aku bersyukur ataupun aku jadi kufur. Kalau tuan-tuan sebut, bila dapat satu nikmat kita amat gembira, ini semua kurniaan Allah. Sebenarnya dah bagus, tapi belum cukup. Saya datang satu ibarat yang disebut oleh Nabi Allah Sulaiman AS. Untuk Allah uji saya. Allah beri saya kekayaan ini untuk Allah uji saya. Apakah saya bersyukur ataupun kufur? Maka tengok-tengoklah saya. Kalau saya syukur, bantu saya. Kalau saya kufur, maka tolong sedarkan saya. Tolong ingatkan saya. Ini cara orang yang mengesakan Allah. Pertama, kita katakan tanda-tanda orang tu benar-benar mengesakan Allah, dan setiap perkara dia sentiasa bersyukur. Dan yang kedua ialah dia tidak pernah terlalu gembira dengan nikmat yang datang, tidak terlalu kecewa dengan apa yang pergi. Apa yang kita sayang atas dunia, Allah akan uji untuk ambil dia, supaya yang kita sayang sebenarnya ialah Allah, bukan benda tu. Sayang kita pada benda-benda tu, pada makhluk-makhluk lain, cuma bertempoh. Dia tak boleh lama. Sebab tu kita tengok kecenderungan kita, kalau dapat satu benda baru, kita seronok sekejap je.
Mula-mula dapat komputer, laptop, bukan main dia gosok-gosok, bawa ke hulu ke hilir. Lepas tu laptop dia pun tak tahu letak kat mana. Mana letak. Itu hal dunia. Mula-mula dapat isteri, dapat suami, berkepit 24 jam. Gimana pun dengan isteri dia. Sos semayang pun duduk sos sebelah isteri dia. Oh, dia punya rapat. Ya, bulan madu kat Mekah, sos sebelah. Kita beritahu awak ni walaupun kahwin. Dah semayang sos duduklah kita bawa kahwin Ustaz honeymoon. Sos sebelah ni. Semayang. Nampak cute, romantik. Bulan madu kat Mekah. Sos sebelah menyebelah. Lama, seorang ke hulu, seorang ke hilir. Seorang ke timur, seorang ke barat. Dia jadi meluak pula. Bila kita terlalu over dalam cinta kita sehingga melanggar batas syarak, maka Allah jadikan kebencian juga over. Sebab itu dia sebut dalam hadis. Nabi SAW menyatakan, cintalah kamu akan sesuatu itu haunan, secara sederhana. Kerana baru jadi satu hari nanti dia adalah benda yang kamu benci. Dan bencilah suatu perkara secara sederhana. Barangkali ia menjadi sesuatu yang kamu sukai. Tok guru saya, dia paling benci budu. Tak suka budu. Ini cerita ke saya suka, saya marah orang makan budu. Marahlah. Geng-geng dia makan budu, dia marah. Last kali dia teruk pada yang suka budu tu. Dia iruk budu. Dia teruk lagi. Orang lain cicah je budu, dia iruk. Ini tunggu saya cerita tentang pengalaman di sini. Padahal benda tu kecil je, bukan besar sangat. Benda buat makanan kecil-kecil. Apatah lagi benda yang lebih besar. Yang benda kecil-kecil ni tuan-tuan, yang kita kata, aku tak suka benda ni. Lama-lama kita suka. Suka kita teruk daripada orang yang asal suka tu. Yang kita kata benda ni saya benci, tiba-tiba kita suka. Yang ni kita suka, lama-lama kita benci. Sebab tu kita jangan teruja kalau orang suka sangat kat kita. Jangan. Biasa je. Kerana kita tahu suka dia ada tempoh. Dan jangan takut bila orang benci kita. Kita juga tahu bencinya ada tempoh. Tapi takutlah bila mana Allah benci pada kita. Kerana ia satu waktu yang membinasakan kita. Dan gembiralah bila mana Allah suka pada kita. Allah suka kita. Kerana ia waktu paling bahagia bagi seorang hamba Allah. Itu sebab apa kita jangan suka sangat apa kita dapat. Jangan duk putus asa sangat dengan apa yang kita tak dapat, kita tak perolehi. Kita tuan-tuan nak beli sebuah rumah, tak dapat. Jangan sedih sangat. Sedih, saya dah cuba macam-macam nak doa. Tak payah, itu bukan rezeki awak. Maka awak tak perlu sedih. Tenang. Atas dunia ni rumah banyak. Kita tak lulus loan, kita sedih. Kenapa tak lulus? Tak risau sangat. Banyak lagi peluang-peluang yang lain. Dunia ni tuan-tuan sekalian, kenapa kita tak boleh susah hati sangat? Sebab dia bukan terbaik. Dia cuma ujian. Tak ada dunia pun kita tengok ia terbaik. Tak, dia tak jadi terbaik. Dia cuma ujian. Sifat ujiannya kekal sampailah kita mati. Kalau kita kata dia lah perempuan terbaik yang saya tengok Ustaz, bila tak dapat, minang-minang tak dapat, tu tak kahwin sampai sekarang. Saya kata awak ni bodoh. Tak faham tentang sifat makhluk Allah. Suatu yang kita nampak terbaik, ia cuma ujian untuk kita. Ujian. Atau orang ni katakan dia dapat lah, maka dia mula lihat yang terbaik itu paling terburuk. Yang terburuk yang dia nampak rupanya terbaik. Sifat dunia, kita dah sebut jangan letak pergantungan kerana sifatnya ujian. Kita cuma menyediakan jawapan paling baik. Setiap ujian kita perlu ada jawapan. Dan jawapan kita biar jawapan paling baik. Sebenarnya yang indah itu pada jawapannya, bukan pada ujiannya. Kita mungkin diuji dengan tak berapa kaya, miskin. Tapi cara kita jawab ujian tadi dengan syukur, dengan qanaah, itu yang mengembirakan sehingga orang kaya pun dengki kat kita. Dia itu tak ada apa, tapi dia punya gembira lain macam. Sebenarnya bukan ujian itu yang menjadi suatu matlamat kita, tapi jawapan pada ujian. Kalau Allah uji kita anak tak ramai, bagaimana jawapan pada ujian tadi? Kita tenang, kita syukur. Apa yang ada ni kita manfaat betul-betul. Tiba-tiba yang seorang kita ada ni berkualiti lebih pada 10 orang. Ya, orang yang pandai jawab ujian, orang ni yang cemerlang. Bukan orang yang mendapat ujian-ujian tu cemerlang, yang menjawab. Kalau kita dapat harta banyak, anak banyak, bini kita pun banyak, saudara mara banyak, itu semua ujian.
siapkan jawapan. Kalau jawapan kita dalam semua benda yang Allah beri tadi dengan baik, sebenarnya yang indah itu jawapan, bukannya ujian. Dan bukan yang indahnya pada kenderaannya, tapi pada jawapan syukurnya. Alhamdulillah saya ada kereta, alhamdulillah saya ada kendaraan. Itu yang indahkan kita. Bukan yang indahnya pada pelbagai jenis makanan, itu ujian. Yang jawapannya alhamdulillah kenyang saya hari ini. Walau dengan pulut ikan masin, kenyang. Pulut ikan masin kenyang. Dah rasa macam makan biryani 2 pinggang dah. Alhamdulillah. Tetapi ini jawapan yang indah. Jawapan inilah yang menjadikan kita rasa bahagia, bukan ujian. Allah tak jadikan pada ujian kekayaan, ujian pangkat menjadikan orang itu bahagia. Tapi pada jawapan pada setiap ujian, dia akan bahagia. Tentu kita jatuh sakit, katakan, kita siapkan jawapan redha. Jawapan kita pada ujian tadi redha. Bukan jawapan kita pada ujian tadi alhamdulillah, saya sakit ada masa bersama keluarga. Saya sakit datang rasa tawaduk rendah diri. Tidak, saya sombong sikit lah. Sebab bulan ni tak sakit, rasa macam kebal pula saya. Datang sakit, alhamdulillah, hilang sombong saya. Baru saya tahu saya juga manusia yang boleh sakit. Tetapi ini, jawapan inilah yang jadikan indahnya hidup. Sebab tu kita kena sibuk siapkan jawapan, bukan sibuk mencari ujian. Bila kita nak dunia, kita sedang mencari ujiannya. Tapi apakah kita ada jawapannya? Orang nak kahwin, kahwin itu tidak indah. Tapi jawapan pada perkahwinan itu yang indah. Kerana kahwin itu ujian. Bila kita kahwin, kita siapkan jawapan yang baik. Cara nak urus isteri kita, nak didik isteri kita, nak didik anak-anak. Itulah rumah tangga yang jadi bahagia. Sebab itu tuan-tuan sekalian, jangan lihat benda-benda yang bersifat ujian. Lihat pada jawapan dia. Maksud saya dengan bahasa mudah. Bahasa mudah, harta, pangkat, anak-anak, kesihatan, ini ujian. Dunia, ini ujian. Yang kita tengok orang tu, dapat ni, itu semua ujian. Maka mana jawapan? Jadi kita tidak mahu duduk bersama orang yang penuh dengan ujian, melainkan orang tu dia punya jawapan yang baik. Saya jumpa orang kaya yang bersyukur, dia dah ada jawapan yang baik, saya nak kawan dengan dia. Saya jumpa orang sakit yang bersabar, saya nak kawan dengan dia, dia ada jawapan. Jawapan itu memberi kekuatan pada saya. Saya jumpa orang yang sentiasa tenang menerima takdir Allah, dia ada jawapan yang baik. Tuan-tuan dah duduk dengan orang paling bahagia. Siapa yang ada jawapan pada setiap ujian? Kan itu kesibukan kita. Bagi setiap ujian yang Allah kenakan pada kita, apa jawapan kita? Kalau datang musibah, jawapan pertama, ini intro pada jawapan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini intro dia. Bila datang nikmat, intro pertama jawapan kita, alhamdulillah. Intro tu kena ada sebelum dia akan mengikuti kita perkara baik yang lain. Perkara ketiga, tanda seorang itu benar-benar mengesakan Allah. Mengesakan Allah. Dia tidak berdoa dan tidak memohon pertolongan melainkan kepada Allah. Itu tanda dia. Bila Allah sebut dalam Quran, kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya padamu ya Allah, tidak yang lain. Na'budu, kami beribadat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami minta tolong. Tanda seorang itu benar-benar mengesakan Allah, dia senantiasa berdoa kepada Allah. Sebab itu tempat dia bergantung. Kita kalau tengok diri kita ni jarang berdoa, kurang meminta, kita sebenarnya tidak mengesakan Allah dengan sebenar. Kan doa melambangkan seorang itu benar-benar mengesakan Allah. Sebab itu semua benda kita doa, nak naik kenderaan doa dulu, nak makan doa dulu, nak tidur doa dulu. Tetapi orang ni Allah Ta'ala pelihara dia semua benda yang tidak jangka berlaku. Tengok ramai orang tidur, dalam tidur dapat musibah. Dalam tidur dapat musibah. Belum cerita gangguan jin, gangguan syaitan. Tarik kaki dia, lempar kat luar. Dia berlaku. Sebab itu kita diajar oleh Nabi SAW doa. Kenapa doa? Doa tu tanda kita mengesakan Allah. Kerana kita hanya minta dengan Allah. Kita tak doa dengan fulan. Fulan, ya Allah. Ya. Kita kata apa? Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, berilah kesihatan tubuh badanku. Ya Allah, murahkan rezekiku. Ya Allah, berilah keluargaku.
Kita sedang mengesahkan Allah dalam doa dan seruan. Sebab itu orang paling banyak berdoa meminta kepada Allah, dia sedang mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Orang yang bersyukur mentauhidkan Allah. Orang yang tidak bersedih dengan apa yang hilang, tidak terlalu gembira apa yang datang. Orang yang senantiasa berdoa. Senantiasa berdoa, dia mengesahkan Allah. Dia memohon pada Allah. Maka ini 3 asas utama dalam sifat pentauhid Allah. Maka bila datang sifat tadi, ada benda tadi, maka barulah datang cintanya pada Allah. Dia mula cinta pada Allah. Datang. Sebab dia telah membina satu karisma, satu sifat syukur pada Allah. Maka dengan maksud semua nikmat dia tahu dari Allah. Yang kedua, dia tahu semua nikmat sifatnya sementara. Bukan untuk digembira, bukan juga untuk berduka cita. Cuma sederhana. Maka ini tanda orang mengesahkan Allah. Kerana semua itu dia nampak binasa. Dan yang ketiga ialah dia sentiasa berdoa pada Allah. Tuan-tuan, jangan sebab kerana kita telah dicukupkan segala nikmat dunia pada fikiran kita, maka doa kita mula berkurangan. Doa tak boleh kurang. Doa kena sentiasa tambah. Sentiasa tambah. Kemuliaan para Nabi SAW, kita baca sirah Rasulullah. Mereka Nabi SAW sentiasa berdoa. Nampak musuh Nabi berdoa. Bila menang Nabi berdoa. Bila tewas juga Nabi berdoa. Siap langkah Rasulullah berdoa. Bila Nabi bangun malam, pertama Nabi buat, Nabi berdoa. Sebelum Nabi melakukan qiyam, Nabi berdoa. Bahkan kita diajar bila terkejut tengah malam pun berzikir dan berdoa. Dan itu tanda kita mengesahkan Allah SWT. Tanda kita senang pun kita berdoa, susah pun kita berdoa. Ya, senang berdoa kerana kita bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Doa, ya Allah, segala puji bagimu yang memberikan kepadaku segala nikmat dari awal dan akhir hidupku. Segala puji bagimu ya Allah yang memberikan kesihatan, yang memberikan aku kecukupan, yang memberikan aku hidayah dan petunjuk. Maka itu doa. Waktu kita kena musibah, kita mengadu kepada Allah, ya Allah, engkau yang mengujiku, engkau yang mendatangkan ujian ini, engkau lah yang mengangkatnya, engkau mengetahui kelemahanku, engkau mengetahui ketaifanku, engkau berkuasa atas tiap sesuatu. Ya Allah, angkatkan musibahku, ujianku, jadikan engkau redha dengan ketentuanmu. Maka kita doa dalam semua keadaan. Ini orang-orang yang benar mengesahkan Allah. Ini dia punya mukadimah penting. Yang saya kata mukadimah penting dalam hidup kita, syukur jangan kurang. Emosi kita dalam satu perkara dunia jangan terlampau. Sederhana. Tak suka sangat, tak benci sangat, tak sedih sangat. Sederhana. Dan yang ketiga, doa jangan kurang. Jangan pernah doa kita kurang dengan Allah. Kerana bila kurang doa kita dengan Allah, berarti kita makin jauh dari Allah. Tetapi kita nak beritahu orang tu rapat dengan orang, dia paling banyak bicara dengan orang tu. Orang yang kita selalu lepak dengan dia, sembang dengan dia orang rapat. Orang kita jumpa sebulan sekali lalu bercakap, orang tak panggil orang tu rapat. Walau dia rasa dia rapat, dia tak rapat. Saya rapat dengan dia, bila orang jumpa dia last kali saya jumpa tahun lepas. Tak, awak tak rapat. Kerana orang rapat, kalau tanya bila last kali, baru tadi saya jumpa ni. Ni nak jumpa pula ni. Kerana dia memang rapat. Kalau kita kata rapat, tapi jumpanya 2 tahun sekali, kita tak rapat. Kita cuma rasa, tapi tidak. Demikian juga kita dengan Allah. Kalau kita last kali awak doa bila? Last kali 5 jam lepas. Ni awak ni jauh. Tempoh itu dah jauh sebenarnya. Kerana orang beriman sentiasa saat dia berdoa kepada Allah. Bagaimana setiap saat dia berdoa, dia bermunajat pada Allah. Kerana setiap pergerakannya, siapa yang dia lakukannya kerana Allah. Maka kerana itu dia dalam mood sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita masuk pada cinta. Bila Syekh Abdul Qadir kata, bila mana kamu benar-benar mengesahkan Allah, maka apa yang Allah lakukan pada kamu, Allah halang segala perkara yang boleh merosakkan tauhid kamu, dan menghalang semua perkara yang boleh melekakan kamu daripada mencintai Allah. Maka disebut yang pertama ialah ular dunia. Kenapa Syekh Abdul Qadir tak ambil ular dunia? Dunia itu macam ular. Kenapa kita sebut dunia macam ular? Saya kata binatang yang tak pernah kenal tuang dia namanya ular. Dia tak kenal tuang dia. Orang bela ular tu tak kenal dia. Walau dia bela dari kecil. Dia kalau dia bela anjing kenal dia. Tapi bila dia bela ular tak kenal dia.
Sebab itu kata Nabi SAW, ma salamna mundu maharabna. Kita tidak pernah berdamai dengan ular semenjak kita berperang dengannya. Kita tidak pernah berdamai dengan ular. Apa maksud, tuan-tuan sekalian? Kita tengok. Malah saya sebut, ni raja ular ramai mana dah mati. Raja ular. Duduk dengan ular, tidur dengan ular, makan dengan ular. Dan sekali ular yang dicium tu patut dia mati. Ular yang dijaga, dia beri makan, itu patut dia mati. Itu yang belik dia mati. Ini sifat. Maka ini dunia. Dunia ibaratnya macam ular. Walaupun kita kata dah master dalam bab dunia, akhir kita tertipu juga dengan dunia. Akhir dunia melekakan kita, melalaikan kita, barangkali juga menghilangkan rasa kemanisan ibadat kita. Bila tengah semayang, duk ingat benda tu, ingat benda, hilang kemanisan. Itu dunia. Walau benda tu dah terjaga rapi, tapi kita tetap bimbang. Lihat dunia bila kita tak pandai menguruskannya. Yang saya katakan, walaupun kita ada banyak, masih lagi bimbang. Duit dalam bank banyak, aset banyak, tapi bimbang, takut. Takut tak menentu. Walau tak ada benda yang patut bimbang. Dalam solat dia tak patut fikir dunia. Dunia ni sudah terjaga di luar. Solat ingat Allah. Tak boleh juga dalam dunia ingat mesyuarat tu, meeting tu, dia ingat juga. Padahal cuma beberapa minit. Sebab tu kita tanya balik, tuan-tuan kita ni, lama mana kita semayang sebenarnya? Jangan ditanya lama mana dia mesyuarat. Itu tak boleh beritahu lama mana. Awak mesyuarat lama mana? Lama. Pagi sampai ke petang. Apa benda bercakap mesyuarat? Ada benda lah banyak penting. Tapi bila bersemayang, berapa minit nak semayang, kita kena cepat sebab ada mesyuarat. Pelik awak ni. Sebab tu awak tak jumpa keputusan dalam mesyuarat. Dan kalau awak dapat keputusan pun tidak diberkati. Tetap tanya balik, lama mana kita solat? Tanya balik, lama mana kita solat? Dan tanya balik diri kita, lama mana kita baca Quran? Lama mana kita berzikir? Lama mana kita bertahajud? Dan tanya soalan yang paling penting, lama mana kita ingat Allah? Kita ingat dunia dalam tempoh yang amat lama. Sebab itu kita duka cita. Dalam semayang pun ingat dunia. Jangan cerita waktu bersama dunia. Ingat dunia. Ni nak concentrate 5 minit, 10 minit ingat Allah, Allah payahnya. Kita nak duduk stay sekejap lepas solat subuh, zikir, baca Quran, biar tunggu matahari keluar, duha, barulah keluar. Tak boleh. Tak boleh, dia rasa macam panah lain macam. Jadi kita ada masalah. Dunia yang melekakan. Tanda dunia yang melekakan, kita boleh duduk panjang dengan dunia, tidak dengan akhirat. Benar-benar kita sudah berada perangkap dia. Kalau untuk dunia boleh duduk lama. Kita duduk fikir, saya dah umur 40 tahun, 50 tahun. Tapi semayang saya masih lagi 1 minit je, 1 rakaat. Kenapa kejap no semayang tu? Tak fikir ke nak solat lebih lama sikit? Tak fikir ke nak solat dengan umur sekarang 50, 60 biar lama sikit lah. Ataupun kalau tak boleh solat lama, nak duduk tempat solat tu lama sikit. Solat qabliyah, solat fardu, lepas tu solat ba'diyah, lepas tu nak ngaji Quran, lepas tu nak solat sunat tu sikit, nak zikir sikit, baca maksurah. Biar ada ni lah, biar boleh kita sebut, alhamdulillah sejam saya duduk masjid. Alhamdulillah. Ini tak bab lain, duduk padang bola, main bola pukul 5, 3 petang dah turun. Kenapa? Warming up, tak panas lagi tu. 2 jam panas badan. 2 jam panas badan. Dia kalau semayang untuk buat ibadat fardu, dia tak ada panaskan badan. Itu solat sampai mengantuk tu. Sebab apa? Dia tak panaskan badan dia dulu. Warming up dulu dengan solat sunat, baca Quran. Bila kita solat fardu, kita kuat. Itu warming up. Tuan-tuan tengok orang kalau main bola. Walaupun saya tak minat sangat bola, tapi kita bagi analogi mudah. Dia sebelum dia ganti pemain tu, dia buat apa? Sebelum dia ganti pemain dalam, dia duduk berlari keliling padang. Apa dia? Warming up, panaskan badan. Dia tak ada daripada baku simpanan melompat tu masuk, tak ada. Dia punya coach dah cakap, kamu ganti. Lagi 2 minit duduk senang, pusing-pusing, buat stretching dulu sekian, baru masuk. Segar nampak, melincah lagi. Kita pun sama. Tuan-tuan nak solat subuh pukul berapa? Pukul 6. Pukul 5 bangun lah, 1 jam buat mi'at. Zikir, solat witir, baca Quran sikit, zikir, istighfar. Solat subuh kita Masya Allah ada nilai dia. Ni tak subuh pukul 6 lah kita bangun. Solat sambil menguap. Lepas tu sambung tidur balik.
penat beratnya solat subuh sampai kena tidur balik lepas tu. Tapi kalau main tak ada pula orang nak tidur main. Lepas main tidur sekejap nak ambil tenaga, tak ada, dia terus. Lepas habis main bola, sambung balik. Kita pun nak muhasabah. Yang saya tanya tadi, lama mana kita semayang, lama mana kita ngaji Quran, lama mana kita zikir, lama mana kita duduk rumah Allah, lama mana pula kita sanggup duduk menuntut ilmu, lama mana sanggup. Apakah selama kita duduk dalam hal urusan dunia? Kalau tak selama itu, berarti kita ni dalam belitang dunia, seperti ular membelit. Sebab itu bila Allah sayangkan kita, Allah jadikan dunia ini tidak punya bisanya, sebagaimana ular tak ada bisa, sehingga setiap dunia tidak pernah melalaikan kita. Yang kita dapat pula menjadikan kita makin ingat Allah. Dunia tak boleh lalaikan saya. Sampai waktu solat, saya solat, dunia duduk kat luar. Sebab waktu saya perlu menuntut ilmu, saya tuntut ilmu, dunia kat luar. Tetapi ini orang-orang yang benar-benar diselamatkan oleh Allah daripada belitan ular dunia, daripada patukan ular dunia. Tuan-tuan tahu ular ni kalau patuk kita jadi macam mana? Jangan kata kita, ular tedung tu kalau dia patuk gajah, gajah mati. Ular tedung kalau dia patuk gajah, mati gajah. Kalau dia patuk kita, dapat kita bayangkan, dunia ni kalau dia patuk kita, habis kita. Walaupun orang tu dulu hebat, bagus, tuan guru, dunia patuk dia, habis dia. Hilang tuan guru dia tu, hilang semua agama dia. Bahayanya patukan dunia. Sebab itu kita berlindung pada Allah daripada patukan dunia. Bagaimana proses mengesahkan Allah? Itu proses cinta pada Allah. Tuan-tuan, gini, seorang bila dia cintakan kita, apakah dia biarkan mudarat menimpa kita? Tak mungkin. Kita ayah, orang yang pada kita sayang, anak kita, cucu kita, kalau ada sesuatu bahaya kita nampak kena dia, kita yang ke depan akan jaga dia. Kita akan depan. Kalau nampak dia macam nak melintas jalan, kita jerit kuat supaya dia berhenti, atau jerit kuat supaya kenderaan tu tahu bahawa ada sesuatu, orang yang kita sayangi. Sama juga kita dalam hidup atas dunia. Bila Allah sayang kita, Allah datangkan teguran, Allah datangkan bimbingan, Allah datangkan pemeliharaan, Allah datangkan bersama kita orang-orang baik untuk jaga kita. Sebagaimana kalau kita ada anak, kita akan selesa bila dia ada kawan-kawan yang baik. Barulah kita lepas anak kita main. Itu okay, pergi main kawan-kawan sebab dia baik. Kalau ada yang jenis buli, kita tak suruh main. Jangan, duduk kat ayah. Itu kaki buli tu. Sama bila Allah tak nak sayang kita, Allah hadirkan semua orang baik sekeliling kita. Lalu kita kawan orang baik. Kerana itulah perlu kita cari realiti ataupun usaha untuk mencintai Allah, sehingga Allah mencintai kita. Kata ulama, masakin ahli dunia kharaju minad dunya wa ma dhaku atyaba ma fiha. Qila wa ma atyabu ma fiha? Qala mahabbatullahi wal unsu bihi wasyauqu ila liqa'ihi wat tana'um bi dzikrihi wa bi ta'at bi dzikrihi bi ta'atihi. Kata seorang ulama, bila orang tanya, dia kata orang paling miskin sekali atas dunia ini, masakin ahli dunia, orang paling miskin, keluar dari dunia dan dia tak pernah mengecapi sesuatu yang paling sedap atas dunia ini. Dan kita kalau tak dapat makan benda paling sedap kat dunia kita ni, macam kempunan lah namanya, kempunan. Kita kalau pergi satu tempat, tuan-tuan pergi satu tempat, katakan negara mana tuan-tuan nak pergi? Okey, Turki lah. Turki tu ada tempat yang paling happening sekali. Tiba-tiba tuan-tuan tak boleh pergi. Rasa macam mana? Macam tak pergi. Tuan-tuan pergi ke satu tempat pelancongan, misalnya tempat indah, kita akan tanya apa yang paling atraktif sekali, yang paling menarik sekali. Tiba kita tak dapat menikmati, kita rasa macam tak pergi, kena ulang balik. Kalau tuan-tuan pergi kedai makan, kedai itu terkenal dengan makanan paling lazat sekali, makanan tertentu, dia ada signature dia, dia ada dia punya yang paling special dia. Tiba-tiba benda tu habis, rasa nak datang balik atau tidak? Kita akan rasa rugi. Kita pergi kedai nasi lemak, tiba dia kata nasi lemak habis, tinggal timun je, makan timun je. Ni kena datang balik, sebab kedai ni jual nasi lemak, bukan suruh makan timun. Kalaulah token nasi lemak tu dia angkat yang lain lah, dia angkat mi goreng, kita tak puas hati, sebab yang paling sedap je nasi lemak.
bukan mi goreng. Kita fikir nak datang balik. Tapi kalau memang tak boleh datang, kecewanya kita. Baik kata ulama, ini orang paling miskin kat dunia. Dia hidup kat dunia, dia tak dapat rasa benda paling sedap sekali. Kalau orang tanya ulama, Syekh, wa ma atsyabu ma fiha? Apa benda paling sedap kat dunia? Maka jawabnya, cinta pada Allah. Mahabbatullah wal unsu bihi, cinta pada Allah dan merasa gembira dengan di sisi Allah. Wasyauqu ila liqa'i, dan rindu untuk bertemu dengan Allah. Wattana'um, menikmati setiap ingatan kita pada Allah dan setiap ketaatan kita pada Allah. Tuan-tuan, bila seorang kata, tuan-tuan tengok, bila kita tanya orang tengok bola, sedap tak tengok bola? Sedap. Baik, kita tengok hakikat sedap kat mana? Sedap tengok bola. Apa yang sedap? Dia tengok bola tu gerak, tengok pemain kita minat. Hakikat sebenarnya sedap ke? Itu namanya sedap. Ya, bagi pencinta bola, dia kata sedap tengok bola tu. Sedap. Dalam wall dia, Facebook dia cerita bab bola. Ni negara senap kiamat, dia cuma cerita pasukan dia menang 1-0 tu cerita. Kalau dia punya dialog dia, hanya orang main bola je faham dialog dia. Orang main bola je. Kemudian kita tengok orang yang seronok apa pula? Orang seronok hiking. Kita seronok kat mana? Seronok sah naik atas lawa, jumpa pula air terjun, lawa. Ni dia hiking 2 jam. Kita fikir seronok dia kat mana sebenarnya? Dia pada nafsu dia. Setiap kali kita tanya orang yang seronok dengan apa yang dia buat, dia lupa benda paling seronok bila ingat Allah. Tentu kalau tengok bola boleh seronok, masa kan ingat Allah tak boleh seronok? Ni tengok bola bergerak, seronok. Habis 90 minit. Habis duit 500. Tapi dia seronok. Itu minat dia. Itu perjuangan dia. Rumah dia penuh dengan jersey bola. Semayang pun pakai jersey bola. Dia minat. Ni jenis orang minat lah. Kita tak minat bola, walaupun kita cakap banyak bab bola hari ni. Tak minat. Nak bagi analogi, macam mana orang tu boleh minat sesuatu yang cuma bola? Dia dimainkan oleh beberapa orang, yang orang ni semua orang tak setia dengan pasukan dia. Dia cuma setia dengan duit dia. Tu lompat sana, lompat sini. Kita peminat tim kita. Bayangkan orang kalau tengok bola boleh seronok, masakan orang yang ingat Allah tak boleh seronok? Melainkan kita salah cara. Masakan orang menyebut nama Allah tak boleh seronok? Melainkan kita salah cara. Sebab hati kita melekat dunia, kan itu kita seronok. Kalau hati kita lekat akhirat, tidak ada benda paling seronok melainkan cinta pada Allah, rindu pada Allah. Sebab itu kata ulama, miskin, orang paling miskin kat dunia, duduk dalam dunia tak boleh rasa benda paling sedap. Apa dia? Cinta pada Allah, bertenang dengan Allah, rindu bertemu dengan Allah, merasa nikmat setiap kali menyebut namanya dan mentaatinya. Tak tahu orang kalau main zomba, ini zomba ni, saya pun tak tahu benda zomba, saya sebut lah. Oh, seronok dia. Dia rasa macam lepas dia duduk bersenang tu, dulu orang panggil aerobik, sekarang panggil zomba. Esok-esok mungkin zombie pula. Tolak tunggil mungkin nama dia benda lain pula lah. Tapi yang penting dia orang bersenang lah. Lepas senang rasa seronok, rasa gembira. Dia rasa apa? Rasa panjang umur. Geng-geng ni semua rasa panjang umur. Sebab dia rasa sihat, berpeluh. Tentang kita lupa panjang umur sebenarnya bila berada dalam syurga. Itulah panjang umur kita nak cari. Kita nak cari panjang umur kat dunia, kita tak jumpa. Buatlah benda pun. Ni, jurulatih zomba dia mati dulu. Heart attack, dia mati dulu. Yang bawah ni jangan harap boleh panjang umur. Di situ kita tahu hakikat hidup. Panjang umur yang kita cari, panjang umur dalam syurga, iaitu umur yang tak ada had. Sebab itu ingat Allah ni seronok, mentaati Allah ni seronok. Itulah ketenangan sebenar. Sebab itu kata para ulama, kalau mereka mengetahui keseronokan kami waktu mana kami melakukan qiyamul lail, kalau mereka boleh merampas keseronokan kami, niscaya mereka gunakan segala kuasa tentera mereka untuk mengambilnya. Tapi mereka tak ambil. Mereka tak ambil. Keseronokan mentaati Allah, keseronokan menyebut nama Allah. Yang saya katakan, kita tak tahu cara. Kalau kita tahu caranya dan kalau kita memperolehinya, Masya Allah, kita tak akan tukar dengan benda lain kata dunia ni. Bertemu dengan Allah. Sebab itu para sahabat, tidak ada detik yang paling mereka suka melainkan waktu mereka bertemu dengan Allah.
Waktu bertemu dengan Allah. Sebab itu bila datang panggilan jihad, mereka sudah mencium bau syurga, ingin bertemu Allah. Mereka tidak merasa susah hati walaupun badan mereka hancur binasa. Sebab mereka tahu tidak ada yang kekal mereka berada di sisi Allah. Duk jaga badan ni hancur juga, biar dia hancur pada jalan Allah. Sebab itu kata Junaid Al-Baghdadi, bahawa seorang yang benar-benar cinta kepada Allah, fahuwa billah walillah wa ma'allah. Dia sentiasa melihat semua benda itu daripada Allah, dan semuanya itu untuk Allah, dan semua benda dia nak berada bersama Allah. Kita ini syiar orang yang cinta Allah. Pertama, semua benda kena ketahui daripada Allah. Daripada Allah, tidak ada yang lain. Yang kedua, semua benda kita buat kerana Allah. Saya sembahyang kerana Allah, saya derma kerana Allah, semua kerana Allah. Hari ini saya belajar kerana Allah. Kerana Allah yang suruh, Allah yang perintah. Untuk saya cek ikhlas pada Allah. Yang ketiga, sentiasa bersama Allah. Saya mencari semua detik-detik untuk saya bersama Allah. Sebab itu saya seronok dengar azan, kerana ia adalah kebersamaan saya dengan Allah. Saya seronok tengah malam, kerana ia kebersamaan saya dengan Allah. Saya seronok baca Quran sebab saya seperti bercakap dengan Allah. Saya seronok berdoa dan bermunajat. Saya sedang berkata-kata dengan Allah. Saya bersama dengan Allah. Saya ketepikan makhluk manusia. Saya sedang bersama dengan Allah. Tak ada waktu pada kita seronok, melainkan waktu bersama dengan Allah. Maka ini syiar para pencinta Allah, iaitu billah walillah wa ma'allah. Ingat selalu benda ni. Iaitu kita kena ingat semua benda datang dari Allah. Billah, dengan pertolongan Allah, datang dari Allah. Kalau hari ni saya dapat buat sesuatu kerana pertolongan Allah, bukan kerana yang lain. Yang kedua, lillah. Semua saya buat kerana Allah. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Sembahyang saya, puasa saya, zikir saya, menuntut ilmu saya, sedekah saya, hidup saya, mati saya, lillahi ta'ala. Yang ketiga, sentiasa saya nak bersama dengan Allah. Mana tempat yang ingatkan saya pada Allah, saya bersama dengan Allah. Mana tempat yang menjadikan saya dekat dengan Allah, saya akan menghampirinya, saya akan terlibat dengannya, kerana saya ingin bersama dengan Allah. Sebab itu orang yang bijak sentiasa mencari masa untuk bersama dengan Allah. Ini orang yang bijak. Ini orang paling kaya. Ini orang paling bertuah, kalau dia sentiasa ada masa bersama dengan Allah. Maka fikirkan tuan-tuan, mana masa kita bersama dengan Allah. Dan muhasabah kita juga macam saya katakan tadi, tanya balik berapa lama kita sembahyang, berapa lama kita zikir, berapa lama kita baca Quran hari ini, semalam dan sebelum ini. Tidakkah kita mahu menjadikan ia lebih baik sebelum kita bertemu dengan Allah? Penilaiannya bermula di situ. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.